Orang Bunian tidak hanya terkenal di Malaysia tetapi di Brunei dan juga di Indonesia. Makna Bunian ialah hidden people ataupun orang tersembunyi dan kadang-kala dipanggil sebagai whistling people ataupun manusia yang bersiul. Kebiasaan mereka dijumpai di hutan yang tebal dan juga di kawasan pergunungan. Struktur masyarakatnya sama macam manusia, ada raja, ada keluarga, ada istana dan ada juga golongan bangsawan. Mereka dikatakan tinggal di kawasan yang bersih di dalam hutan yang tebal. Di samping itu juga ada yang mengatakan bahawa mereka tinggal di kawasan yang banyak buluh kuning. Ada juga yang berkata bahawa mereka ini tinggal di kawasan buluh yang melengkung dan pohon-pohon yang sangat rindang di dalam kawasan hutan. Jadi, jika anda berjumpa dengan kawasan-kawasan seperti ini, berhati-hati. Ini mungkin tempat bunian. Nombor 5. Seorang gadis berkongsi di Twitter mengenai pengalaman kakaknya hilang selama 2 hari dikaitkan dengan bunian. Ianya berlaku 10 tahun yang lepas di kampung Matang Ajil, Hulu Terengganu. Menurut kakaknya Zainab di Sorok selepas bermain di kebun getah pada waktu petang. Sebelum itu, dia dan kakaknya bermain sorok-sorok. Apabila waktu maghrib, si kakak mula berubah dan tidak mahu pergi mengaji. Pada jam 4 pagi, kakaknya bangun dan minta lampu picit untuk pergi ke tandas di luar rumah. Pada jam 7 pagi, kesemua keluarga sudah bangun dan mereka bersiap sedia untuk ke sekolah. Kakaknya tiada di katil. Apabila mereka bertanya kepada jiran, ada yang mengatakan bahawa mereka ternampak Zainab mendaki bukit di belakang rumah dengan membawa lampu suluh, diikuti oleh 3 ekor ayam di belakangnya. Selama 2 hari, pelbagai usaha dilakukan untuk mencari Zainab. Si ibu ada bermimpi bahawa anaknya berada di dalam kebun di belakang rumah. Pada satu hari, azan dikumandangkan di segenap 4 penjuru di belakang rumah mereka. Selepas daripada itu, Zainab dijumpai di celah batu sedang bercakap seorang diri. Selepas daripada itu, kakaknya kerap histeria dan sering nampak benda-benda halus. Seorang pemuda dikatakan keluar dari rumahnya di Taman Desa Rahmat, Johor Bahru kira-kira pukul 5 pagi. Ia disedari oleh bapanya ketika ingin mengejutkan beliau untuk solat subuh, tapi beliau tidak ada di dalam bilik. Apabila dihubungi oleh bapanya, beliau memberitahu bahawa beliau hendak berjumpa dengan rakannya. Pada pukul 1:30 tengah hari yang sama, abangnya berkata bahawa adiknya telah terjatuh ke dalam sebuah lubang. Sebuah laporan polis dibuat apabila mangsa gagal dikesan. Pada pukul 8:30 malam, beliau dijumpai dalam lubang di tepi lebuh raya Pasir Gudang, 1,5 kilometer dari rumah. Ketika dijumpai, badan beliau tenggelam di dalam lumpur sehingga ke paras dada. Menurut beliau, dia nampak satu pemandangan yang cantik seperti di tepi pantai. Selain mempunyai buaian, beliau juga terlihat banyak pokok pisang. Nombor 3. Gunung Jerai. Kerap kali pendaki-pendaki Gunung Jerai sesat dalam pendakian. Ramai orang percaya terdapat 3 perkampungan besar bunian di sini. Malahan di puncaknya dikatakan ada sebuah kerajaan yang sangat besar yang mempunyai istana dan pemerintahnya. Ada kampung-kampung dan rakyatnya. Menurut Encik Ramli yang bekerja dengan sebuah syarikat di puncak gunung tersebut, beliau pernah bertemu dengan seorang lelaki berserban mengambil air sembahyang di perigi yang ada di puncak gunung. Beliau juga pernah didatangi oleh 2 orang perempuan yang berkelakuan aneh. Mereka mengaku bahawa mereka adalah puteri delima dan ingin bertemu dengan Tok Wan di kawasan lapang yang dikatakan penempatan bunian. Menurut Encik Ramli lagi,
Biasanya perempuan-perempuan bunian ni adalah sangat-sangat lawa dan lelakinya sangat-sangat kacak. Pernah seorang pemuda yang berumur pertengahan 20-an hilang di Gunung Jerai. Setelah seminggu mencari, pemuda tersebut ditemui meninggal dengan keadaan yang amat mengerikan. Kepalanya putus, badannya berlumuran darah dan pakaiannya koyak rabak. Di Gunung Jerai ini juga terdapat air terjun yang digelar sebagai air terjun 5 beradik, sempena 5 beradik perempuan bunian. Encik Ramli berpesan kepada pengunjung-pengunjung di Gunung Jerai, andai terlihat kepada 5 perempuan bunian ini, janganlah tergoda. Nescaya nanti lenyap ke alam bunian. Nombor 2, Muhammad Azharul Mukhris, 20 tahun, hilang pada 22 Januari 2017 ketika mendaki Bukit Brogas Menyih sekitar 6.30 petang. Beliau dijumpai seminggu selepas itu dalam keadaan selamat. Katanya dia mulai sesat apabila mengekori seorang kanak-kanak perempuan yang berpurdah. Azharul mengatakan beliau diselamatkan oleh bunian dan telah masuk ke dalam gua yang lapang, berpasir dan sangat luas. Menurut beliau, pada ketika itu di hadapannya adalah perkampungan bunian. Beliau turut menemui sebuah keluarga, ibu, ayah dan 2 orang anak yang memakai jubah putih dan berpurdah. Beliau sering dikejutkan untuk solat dan juga membaca Al-Quran. Beliau turut ditawarkan untuk berkahwin oleh keluarga bunian, tetapi beliau menolak dengan baik. Apa yang membuat beliau tersedar adalah ketika seekor ular tedung selar terjatuh di atasnya dan berkata, "Ikutlah cahaya matahari." Beliau dijumpai oleh sekumpulan pendaki yang mendengar beliau meminta tolong. Dengar jerit minta tolong, jadi kami terhenti dan bila panggil tolong sekali lagi, saya pun turun ke bawah and then jerit siapa tu, cuba mendapatkan confirmation siapa dia apa semua, and then dia menyatakan dia sesat. Beberapa kali dia kata dia sesat. Nombor 1, Hasan Ayat hilang semasa mendaki Gunung Yang Yap, puncak ke-6 tertinggi di Semenanjung Malaysia yang terletak di sempadan Kelantan, Perak pada 13 Februari 2009. Ketika berjalan turun dari puncak, pergerakannya agak perlahan kerana sakit lutut. Apabila rakan-rakan ekspedisi beliau tiba di tapak kem Agas, mereka mendapati Hasan tiada. Satu laporan polis dibuat dan gerakan mencari Hasan dilancarkan. Sehingga ke hari ini, Hasan tidak ditemui, melainkan terdapat bukti-bukti kecil kewujudan Hasan seperti tapak kasut, kesan tempat Hasan bermalam dan sisa tumbuhan yang cuba dimakan. Sijil kematian Hasan dikeluarkan pada keluarganya pada tahun 2011 dan beliau telah dianggap meninggal dunia. Ada yang mengatakan bahawa Hasan memang telah merancang untuk menghilangkan diri dengan meninggalkan sebuah sajak. Namun kesahihannya masih belum dikenal pasti. Wallahu a'lam.